Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Zulzaimi disiasat ucapan berbaur perkauman. Polis Diraja Malaysia mengesahkan telah menerima laporan berhubung kenyataan berbaur perkauman yang dibuat pelakon Zulzaimi dalam satu ceramah di Kemaman, Terengganu 4 November lalu. Rakaman ceramah berkenan tular di media sosial baru-baru ini memaparkan Zulzaimi atau lebih dikenali sebagai Spark itu menerangkan perbezaan antara dua golongan kafir sebelum mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman berkenaan. Setiausaha PDRM Datuk Nursia Muhammad Saaduddin berkata, siasatan akan dilanjutkan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian dakwaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Taman. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 506, Seksyen 505 C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya dalam kenyataan pada Isnin. Pada Isnin media tempatan melaporkan, Zulzaimi membuat permohonan maaf terbuka menerusi satu klip video berdurasi 21 saat yang dimuat naik di akaun Instagram pribadi pelakon terbabit. Tambahan beliau sendiri mempunyai ramai rakan daripada pelbagai kaum termasuk Cina, India dan Sikh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Rumah hilang berganti, baru siap atas bantuan Ebit Liu. Selepas hampir setahun kemajuan pembinaan, rumah pusaka berusia 53 tahun milik warga emas Rohana Mahfuz 376 akhirnya siap sepenuhnya dan lebih cepat dari jadual asal. Kisah warga emas itu mendapat perhatian banyak pihak apabila rumah pusaka keluarga Rohana di Batu 18, Kampung Jawa itu hanya tinggal tangga batu akibat banjir besar pada 18 Disember tahun lalu. Aktivis masyarakat Ebit Liu yang bersimpati dengan nasib pesara kerajaan yang tinggal sehelai sepinggang itu kemudian membantu Rohana dengan membina sebuah rumah yang baru di lokasi yang sama. Ebit dalam catatan Facebooknya berkongsi perkembangan pembinaan rumah baru warga emas terbabit yang siap sepenuhnya selepas proses pembinaan dijalankan hampir setahun. Ebit ketika menemui Rohana selepas rumah pusakanya hanyut dalam kejadian banjir besar tahun lalu. Sebab rasa pagi ini, ziarah nenek Rohana 76 tahun, rumahnya hanyut banjir cuma tinggal tangga di hulu langat. Mas satu Malaysia tular kisah nenek ni. Kami bantu bina semula rumah baru, hadiahkan rumah baru untuknya. Ini semua dari Allah. Menangis nenek tadi ucap terima kasih dan memberi semangat baru untuknya. Beliau lemah masa itu dan tak kuat. Kini menangis terharu melihat kasih sayang Allah padanya. 18 Desember tahun lalu memahat memori hitam buat warga emas terbabit apabila rumah pusaka keluarganya berusia 53 tahun hanyut dilanda banjir besar di Batu 18 Kampung Jawa di sini. Rumah itu hanya tinggal tangga batu untuk menjadi ingatan dan kisahnya mendapat perhatian ramai termasuk aktivis masyarakat Ebit Liu yang bersimpati dengan nasib pesara kerajaan itu. Bantuan daripada pelbagai pihak diterima wanita berusia 77 tahun itu membolehkan kerja membina semula rumahnya di tapak yang sama. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PN perlu menang di Pulau Pinang untuk bentuk kerajaan. Semua calon Perikatan Nasional yang bertanding pada PRU 15 di Pulau Pinang perlu menang bagi menyumbang 2/3 majoriti membolehkan gabungan itu membentuk kerajaan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata beliau meletakkan harapan semua calon yang bertanding dapat menang berikutan gelombang dan kebangkitan rakyat terhadap PN semakin jelas ditunjukkan ketika ini. Beliau yang juga timbalan pengurusi PN berkata, dalam usaha memperoleh majoriti 2/3, PN perlu menang di Permatang Pau, Bukit Metajam, Tasik Gelurok, Kepala Batas dan Balik Pulau.
Katanya PAS memilih berada dalam PN demi penyatuan ummah dan berharap dapat bersatu padu dalam bentuk kerajaan. Seboleh-bolehnya PN kena dapat majoriti 2/3, maka semua kawasan yang kita bertanding di Pulau Pinang, Kepala Batas, Tasik Geloro dan balik pulau mesti dimenangkan. Pada 20 November ini, kita tubuh kerajaan dengan izin Allah, katanya ketika menyampaikan ceramah perdana di Kubang Semang penanti di sini malam tadi. Sementara itu, Abdul Hadi mengulangi kenyataan PN dalam usaha menawan Perlis Pahang yang mana gelombang baru sokongan rakyat kedua-dua negeri itu amat tinggi selepas meletakkan bekas pemimpin UMNO yang digugurkan daripada bertanding PRU15. Menurutnya PN memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin itu selepas mereka dicantas bagi seterusnya membangkitkan gelombang PN di Perlis dan Pahang. Kita dapati apabila kita buat begini, ada gelombang di Perlis dan Pahang. Jadi kita harap dapat tawan kedua-dua negeri itu dalam PRU15, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PN perlu menang di Pulau Pinang untuk bentuk kerajaan. Semua calon Perikatan Nasional yang bertanding pada PRU15 di Pulau Pinang perlu menang bagi menyumbang 2/3 majoriti membolehkan gabungan itu membentuk kerajaan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata beliau meletakkan harapan semua calon yang bertanding dapat menang berikutan gelombang dan kebangkitan rakyat terhadap PN semakin jelas ditunjukkan ketika ini. Beliau yang juga timbalan pengurusi PN berkata, dalam usaha memperoleh majoriti 2/3, PN perlu menang di Permatang Pau, Bukit Metajam, Tasik Geluro, Kepala Batas dan balik pulau. Katanya PAS memilih berada dalam PN demi penyatuan ummah dan berharap dapat bersatu padu dalam bentuk kerajaan. Seboleh-bolehnya PN kena dapat majoriti 2/3, maka semua kawasan yang kita bertanding di Pulau Pinang, Kepala Batas, Tasik Geloro dan balik pulau mesti dimenangkan. Pada 20 November ini, kita tubuh kerajaan dengan izin Allah, katanya ketika menyampaikan ceramah perdana di Kubang Semang penanti di sini malam tadi. Sementara itu, Abdul Hadi mengulangi kenyataan PN dalam usaha menawan Perlis Pahang yang mana gelombang baru sokongan rakyat kedua-dua negeri itu amat tinggi selepas meletakkan bekas pemimpin UMNO yang digugurkan daripada bertanding PRU15. Menurutnya PN memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin itu selepas mereka dicantas bagi seterusnya membangkitkan gelombang PN di Perlis dan Pahang. Kita dapati apabila kita buat begini, ada gelombang di Perlis dan Pahang. Jadi kita harap dapat tawan kedua-dua negeri itu dalam PRU15, katanya.